with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Kalau korang dah singgah kat video ni, korang mesti kena singgah dulu video yang sebelum ni, okay? So, hari ni kita masih lagi di segmen creepy di mana Kama akan ceritakan dekat korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama melalui email. Dan macam video yang sebelum ni Kama cakap, Kama akan react dekat cerita ni, which means Kama akan baca cerita ni, tapi cerita ni telah diolah sedikit sebanyak oleh editor Kama dan dia dah baca cerita ni dululah. Senang cerita macam tu sebab saya tak sempat guys, cerita terlalu banyak dan waktu ni tengah hectic week sebab saya dah nak final exam. So harap korang maafkan saya. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kisah yang kali ni pula ada 3 kisah yang subscriber Kama kongsikan, dan tajuk yang pertama adalah butik pengantin. Duh, seram dengar dia punya tajuk Okay, so kamu tak sabar sangat dengar cerita dia. Cerita kali ni daripada Putri. Putri tak pernah tahu yang dia ada sixth sense. Patutlah kamu rasa macam berkait dengan kisah sebelum ni kan, tapi bukan orang yang sama lah. Putri ni tak pernah tahu yang dia ada sixth sense sehinggalah usia dia meningkat remaja. Putri nampak benda-benda pelik, dan kisahnya bermula semasa Putri masih kecil dalam lingkungan 5 atau 6 tahun, dan benda ni jadi pada masa Putri ni masih tadika, dan setiap pukul 12 tengah hari adalah waktu dia balik tadika. Betul tu. Waktu tu kakak sulung Putri baru je habis belajar. Jadi apa yang Putri ni ingat, setiap kali lepas balik tadika, dia akan teman kakak dia pergi ke tempat kerja. And by the way, kakak Putri ni bekerja dekat sebuah kedai butik pengantin berhampiran kawasan perumahan diorang je. So butik pengantin tu sebenarnya tempat kerja kakak dia. Butik tu dia macam rumah kedai tapi dekat tingkat 2. So dari sinilah bermulanya Putri kena gangguan. Oh my god. So ada satu hari tu, Putri macam biasa teman kakak dia dekat butik, and time tu kakak dia nak pergi ke tandas. Jadi kakak Putri ni nak pasangkan Putri ni cerita kartun, which is Barbie, untuk dia tengok. Yelah, waktu tu budak-budak kan, kita nak tenangkan budak-budak, kita bagilah budak tu tengok cerita kartun. So dekat butik tu dia ada satu meja office, dan kiri kanan meja tu ada satu patung yang pakai baju pengantin berdiri dekat sisi meja tu. Yang belah kanan baju warna putih dan yang belah kiri baju warna hijau. Time tu Putri tengah khusyuk tengok cerita kartun dekat laptop yang kakak dia pasang tu kan. Dan tiba-tiba masa Putri tengah tengok kartun tu, 2 patung yang berdiri dekat sisi meja tu bergerak dan berjalan seolah-olah mengelilingi Putri. Dan disebabkan waktu tu Putri masih kecil dan tak faham apa-apa, Putri just pandang patung tu dan sambung tengok cerita kartun tu. Selang beberapa minit kemudian, baru kakak Putri ni keluar daripada toilet. Dan selepas kakak dia habis kerja, diorang pun baliklah rumah. Sampai je rumah, Putri terus cerita apa yang Putri nampak, which is patung tu bergerak mengelilingi dia. Dan mak Putri ni just cakap tu cuma imajinasi. Selepas beberapa bulan Putri teman kakak Putri ke butik tu, Putri mula demam panas yang teruk guys. So pada mulanya mak Putri ni ingatkan demam ni demam panas yang biasa lah. Budak-budak kan selalu senang kena demam kan. So bawalah ke hospital, dan pihak hospital pun kasihlah ubat. Ubat tu makan macam biasa lah kan, tapi demam tu tak reda-reda juga. So since daripada tu, bukan setakat demam je Putri ni kena, badan dia mula gatal-gatal tau. Macam ada satu gelembung cecair merah satu badan. Jadi waktu tu mak Putri ni macam tak adalah syak apa-apa, ingatkan ruam biasa-biasa je. So bawalah Putri ni pergi ke hospital, and doktor still kasih ubat, which is ubat sapu. Macam biasalah ubat untuk gatal-gatal tu kan, tapi still tak jalan guys. Dah dekat sebulan lebih dah masih sama, pergi ke hospital, jumpa doktor kasih ubat yang sama dan benda tu tak reda. Sampai satu hari ni jiran Putri macam suruh mak Putri ni pergi ikhtiar bawa pergi jumpa ustaz.
Dan mak puteri pun macam tak terfikir kan, oh benda ni berkait dengan benda tu ke kan. So mak dia pun bawa lah puteri ni pergi jumpa ustaz. Dan ustaz tu memang tinggal dekat area kawasan rumah puteri je. Alhamdulillah lah, senang kan. Time tu puteri pergi naik motor dengan mak dia. Kat rumah ustaz tu, depan pintu dia macam ada ruang untuk orang berubat. Sebab ni first time diorang pergi, so kenalah daftar, tulis nama, alamat rumah, umur. Lepas je selesai, ustaz suruh puteri duduk sebelah ustaz dan mak puteri duduk dekat sebelah puteri. Jadi ustaz tu start bertanya dengan soalan, apa masalahnya datang ke sini. Jadi mak puteri pun ceritalah dekat ustaz apa yang jadi, demam panas and then badan gatal semua, bagi ubat tak jalan-jalan. Jadi ustaz tu tengok-tengoklah dekat badan puteri ni, and then ustaz tu ambil satu garam kasar dan juga lada hitam, letak dalam satu plastik and baca ayat-ayat Al-Quran dekat garam tu. Ustaz ambil juga satu tong mineral yang besar which is berisi 7 air kolah masjid. Kalau korang selalu berubat, memang korang selalu dengar lah bahan-bahan yang kamu sebutkan tadi. Ustaz tu suruh mandikan dengan air ni dan semua pakaian yang berwarna merah rendam dengan air tu. Okey, ni kamu tak pernah dengar. Ustaz tu ada tanya dekat mak puteri ni, kamu ada bawa si puteri ni ke mana-mana ke? Lepas tu mak dia cakap, mana ada ustaz, tak bawa ke mana-mana pun, setakat sekolah, pergi Tesco, macam tu je lah, tak ada bawa ke mana-mana. Lepas tu ustaz tanya lagi, betul ni tak ada bawa ke mana-mana? Cuba ingat balik. Lepas tu mak dia time tu macam stres pula dengan ustaz ni kan, sebab banyak tanya waktu tu. Mak dia macam marah pula kan, nak bawa ke mana lagi. Lepas tu terus mak dia teringat pasal butik tu. Ada satu, bawa puteri pergi teman kakak dia pergi butik pengantin. Lepas tu ustaz tu terus angguk and cakap, dari situlah dia mari. Mak dia terus terkejut and ustaz tu pesan juga jangan bawa puteri ke situ lagi. Dan lepas je balik berubat, mak dia cerita dekat satu family and kakak puteri time tu terus berhenti kerja weh. Dan sekarang butik tu pun dah tutup, dah tak ada dah. Dan setelah beberapa bulan berlalu, puteri kembali normal. Dia dah tak ada sakit demam, sakit gatal-gatal. Alhamdulillah. So ini kisah kedua yang dikongsikan oleh puteri, which is siapa dalam bilik aku. Oh my god. Ini kisah kedua setelah beberapa tahun berlalu. Puteri dah umur 12 tahun dah waktu ni, dan time tu puteri baru habis UPSR. Time ni puteri ada dalam bilik. Rumah puteri ada 3 bilik, 2 atas dan 1 bilik dekat bawah. Bilik puteri adalah yang dekat bawah tu. Bilik tu kecil je, memang muat-muat untuk satu orang duduk. Muat katil single, lepas tu ada ruang kecil untuk solat. So nak dijadikan cerita, satu hari ni puteri tengah main phone dalam bilik. Time tu gelap lah keadaan kan, dia tutup lampu. Puteri kunci pintu bilik. Family puteri yang lain waktu tu ada dekat ruang tamu tengah tengok TV. Masa puteri tengah seronok main phone tu, tiba-tiba line tak ada. Time tu puteri tengah guna hotspot mak dia. Puteri pun dah start lah annoying kan, rasa menyirap pula. Aduh, siapa pula yang tutup hotspot mama ni? Time puteri main handphone tu, dia tengah dalam keadaan menyiarap atas katil dia. Dan dekat tepi katil puteri ni ada satu rak buku komik. Puteri bangun nak keluar tengok siapa yang tutup hotspot mak dia tu kan. Lepas tu puteri ternampak ada kakak dia dekat pintu. Yang ni kakak puteri yang ke-6. Dia tak bagi tahu lagi dia ada berapa adik-beradik so far. Puteri ni ada ramai kakak dan puteri ni anak bungsu yang ke-7. Oh, wait a minute. Dia ada 7 adik-beradik dan semua orang perempuan. So puteri ni adalah anak last. Jadi puteri terus berdiri menghadap posisi yang puteri tengah menyarap tadi, dan puteri toleh dekat pintu balik. Tiba-tiba puteri terfikir, macam mana kakak puteri ni ada dekat sini sedangkan hanya puteri kat dalam bilik gelap sorang-sorang. And lagi satu, puteri kunci pintu, so tak ada siapa boleh masuk. Lepas tu puteri pandang balik tepi, ada satu lembaga hitam, rambut dia panjang, mata dia merah, sedang pandang menghadap posisi puteri tadi. Puteri apa lagi terus menjerit, terus keluar dari bilik sambil menangis, peluk-peluk mak dia. Mak dia pun tanya, kenapa ni tiba-tiba menjerit lepas tu nangis, kenapa ni? Puteri pun cakap lah, adik nampak hantu mama, sambil menangis-nangis kan. Lepas tu mak dia pun cakap lah, hantu mana? Dalam bilik ni. Lepas tu puteri nak jawab, tiba-tiba kakak dia yang nombor 3 menyampuk. Nampak hantu? Mana ada hantu, kau ni berangan je lebih. Lepas tu puteri cakap lagi kan, betul lah dia ada dalam bilik tu, muka dia macam Ika, which is kakak dia nombor 6 tu. Lepas tu mak puteri ni percaya lah. And esoknya mak puteri baca ayat surah-surah, pasangkan surah dekat dalam bilik tu dengan kakak puteri dekat tingkat atas. Dan Alhamdulillah so far itu kali terakhir dia nampak
dekat bilik tu. Hai Putri. So kisah yang ketiga ni pula, dia tak ada tajuk nampaknya. Kisah ni berlaku pada tahun 2020. Baru lagi. Time tu Putri berusia 15 tahun. Kisah ni agak panjang berbanding dengan dua cerita dekat atas tadi. So kisahnya bermula begini. Waktu tu hari Ahad pagi, macam pukul 10-11 pagi macam tu lah. So Putri bergaduh sedikit dengan mak Putri, tapi tak adalah sampai menengking. Just budak degil kena marah macam tu lah. Lepas bergaduh tu, Putri naik bilik, kunci diri dia dalam bilik, seharian tak makan sebab merajuk punya pasal kan, sebab kena marah dengan mak dia. And malam tu family Putri nak keluar makan, tapi Putri tak ikut sebab dia still merajuk. So kisahnya Putri tinggal seorang-seorang dekat rumah malam tu. So family Putri pun pergi keluar kan, tanpa hiraukan Putri waktu tu. Time ni rumah Putri dah renovate dah, so ada perubahan sikit lah. Ada penambahan bilik dekat tingkat atas. So dekat tingkat atas tu sekarang ada 3 bilik. Dan bilik Putri pun waktu tu ada beranda kat depan. Kat beranda bilik Putri tu ada satu meja, dan dekat situlah tempat Putri melukis, macam me time macam tu kan. Dan pada malam tu, waktu tu pukul 10 malam, Putri still dekat luar tengah melukis seorang-seorang dekat rumah. Pada mulanya Putri tak adalah fikir apa-apa. Lepas beberapa minit family Putri balik rumah, kakak Putri perasan yang Putri ni still dekat luar, tak masuk-masuk bilik lagi. Jadi kakak Putri pun suruh Putri masuk dan tidur, sebab dah pukul 11 lebih dah time tu, dan nak pukul 12 dah pun. Lagipun Isnin nak kena pergi sekolah. So Putri pun kemas-kemas dan tidur. Keesokan harinya badan Putri macam tak bermaya tau. Dia rasa lemah, sakit-sakit. Tapi Putri tak fikir panjang, dia terus mandi dan siap-siap pergi sekolah macam biasa. Pagi tu pergi je lah sekolah macam biasa. Time tu Putri still tak makan apa-apa tau dari semalam. And duit belanja pun lupa nak bawa. Dah sampai sekolah, belajar macam biasa. Itu semua, badan Putri masih lemah tak bermaya. Dan waktu lepas habis rehat, Putri punya kelas ni kena pergi makmal time tu. Makmal tu ada dekat tingkat 2. Sekolah Putri ni ada 2 blok. Satu blok ceria, satu blok cemerlang. So blok ceria ni untuk blok budak-budak kelas tingkatan 5. Dekat situ ada makmal sains, makmal komputer, kimia, semua jenis bengkel makmal lah ada dekat situ. Dan blok satu lagi ni pula untuk budak form 3 dan form 4. So nak pergi ke makmal tu, diorang kena lalu perpustakaan tau dekat tingkat 2. And tingkat 1 pula adalah bilik guru, pejabat. Jadi pelajar memang dilarang lah, tak dibenarkan lalu dekat situ. So bila dah sampai dekat makmal, time tu cikgu dia belum sampai lagi. So Putri pun ajaklah kawan Putri ni untuk teman pergi toilet sekejap sementara tunggu cikgu dia yang belum masuk tu. So nama kawan Putri ni adalah Aina, bukan nama sebenar. Dan lagi seorang Amani, bukan nama sebenar. So diorang ada 3 orang, bertiga-tiga ni pergi ke toilet tingkat 2. Kebetulan pula toilet time tu yang diorang nak pergi tu toilet yang dah lama tak guna sejak baru-baru sekolah ni dibuka kan. So lepas diorang sampai kat toilet tu, ada ramai jugalah budak-budak perempuan ada dalam toilet tu. Dekat situ pun pintu toilet ada 5 ke 6 macam tu. So Putri tolak lah pintu dari 3 ke belakang, tengok satu-satu ada tak yang elok sikit nak guna kan, memandangkan toilet tu dah lama gila tak guna. So Putri check sampai ke hujung. Putri pun masuklah salah satu pintu dekat situ. Kawan Putri yang lagi 2 orang tu tunggu dekat luar. Diorang dah cuci tangan semula nak balik ke makmal. Time tu cikgu dalam kelas dia dah start mengajar. Diorang tunggu Putri sampailah Putri dah selesai semua. Diorang pun masuk ke makmal. Lepas tu diorang masuk dalam makmal tu, dah ada cikgu yang masuk tau. Dan time tu cikgu dah start mengajar dah pun. Rupa-rupanya kawan Putri ni memang perasan yang badan Putri ni sebenarnya macam lemah, macam sakit kan. Sejak dia datang sekolah lagi lah, dia dah nampak Putri ni macam letis macam je. So kawan Putri yang nama Aina tu pun tegur lah, "Putri, kau okey ke tak ni? Macam tak sihat je ke nak aku bagi tahu cikgu?" Lepas tu Putri pun jawab lah, "Tak payahlah, aku okey je, cuma macam sakit kepala sikit. Lagipun dah nak balik dah ni, tak payahlah." So kawan Putri je sanggup je lah kan waktu tu. Okey, so lepas dah selesai kelas Putri, diorang pun cepat-cepatlah kemas beg dan balik. Putri balik jalan kaki waktu tu sebab rumah Putri ke sekolah tak jauh mana. Masa perjalanan balik tu, badan rasa letih sangat, tak larat sangat. Oh, dia kan merajuk kan semalam, so dia tak makan seharian. Lepas tu tak bawa duit pula tu pergi sekolah. Memang Putri time tu minum air masak je, tak alas perut apa-apa. Dah sampai rumah, Putri terus naik atas, letak beg dan terus mandi. Putri memang kalau balik sekolah terus mandi. Masa Putri nak mandi ni lah bermulanya Putri kena rasuk. Allah. Okay guys, ni kena fokus.
Seumur hidup Putri, this is the first time Putri kena ganggu sampai kena rasuk. Putri tengah mandi macam biasa dan time tu Putri tengah shampoo rambut. Kalau mandi memang suka pandang cermin dan time tu Putri tengah shampoo pandang cermin tu. Putri perhati je muka Putri dekat cermin tu tengah buat apa. Yang Putri perasan dekat cermin tu muka Putri jadi gelap merah-merah. Macam masam, mata nampak sedih. Lepas termenung jauh dekat cermin, kepala Putri seolah-olah bergerak sendiri. Aku takut nak baca. Bergerak sendiri pandang dinding, lepas tu pandang balik dekat cermin. Kepala Putri tu perlahan-lahan berpusing lepas 2 ke 3 kali macam tu. Oh my god. Putri dah start rasa macam ada yang tak kena. Sebelum jadi apa-apa, Putri sempat buka pintu toilet. Tiba-tiba Putri menjerit kerasukan dan tak sedarkan diri. Time tu dekat rumah ada mak, kakak dia nombor 4 dan kakak dia nombor 5. Ada juga anak buah Putri yang mak Putri jaga, tengah tidur kat dalam buaian. So, dari apa yang mak dan kakak Putri cerita, Putri time tu dah jatuh rebah dekat toilet sambil meronta-ronta macam orang kena histeria. Kakak Putri terkejut, dah lah time tu tengah buat presentation. Oh, presentation online. Tiba-tiba adik dia macam tu kena histeria pula kan. So, cepat-cepatlah kakak Putri tengok apa yang berlaku. Mak Putri pun tergesa-gesa tengok, naik atas tengok apa yang berlaku. Mak Putri nampak je Putri, dia cepat-cepat tarik Putri keluar daripada toilet. So, mak dia dengan kakak-kakak dia tahanlah Putri ni sebab waktu tu Putri makin mengganas. Korang bayangkan Putri ni dia berbadan besar dan kakak dan mak dia pula kecil kurus nak pegang Putri yang meronta-ronta ni. So mak Putri katalah Putri time tu menendang-nendang seolah-olah nak lepaskan diri. Jadi mak dia terus baca ayat kursi, surah-surah yang mak dia hafal. Tapi semakin mak dia baca ayat Quran ni, Putri ni semakin mengganas dan badan dia start panas macam terbakar. So Putri menjerit dengan suara yang garau, "Lepaskan aku, lepas, panas." Mak dia lagi baca ayat-ayat tu kan. Lagi kuat mak dia baca dan yang mengejutkan benda tu dia kurang ajar. Dia dah start kurang ajar, dia cakap, "Kau, semua sebab kau. Kau tak guna, lepaskan aku, panas." Oh my god, dia cakap macam tu kat mak dia. Yui dia cakap macam tu kat mak dia. Lepas tu cakap, "Kau jahat, semua salah kau. Lepaskan aku, tak guna, kau lemah." So benda ni seolah-olah macam tengah marah dekat someone tau. Dan sebenarnya ada banyak lagi yang dia cakap tapi dah tak ingat. Apa yang mak Putri cerita, benda yang ada dalam badan Putri ni mencarut, cakap kata-kata yang keras sampai dekat sejam jugalah. Akhirnya Putri pun dah reda time tu and dia macam separa sedar. Mak Putri pun bawa lah Putri turun dekat sofa. Lepas tu suruh kakak dia nombor 4 ni panggil ustaz yang mula-mula dia pernah merawat dulu tu waktu Putri kecil-kecil tu kan. So kakak Putri pun tak cakap apa-apa, terus panggil ustaz tu. Dan kakak Putri cakap masa nak pergi panggil ustaz tu dekat rumah dia, ustaz tu macam dah tahu kehadiran kakak Putri ni nak datang. Sampai je kakak Putri bagi salam, ustaz tu terus senyum pandang kakak Putri tu dan dia cakap, "Adik." Kakak Putri pun angguk and then ustaz tu kata, "Kamu pergi dulu, nanti ustaz sampai." So kakak Putri pun balik. So bila dah sampai ke rumah, Putri yang tengah rasuk tu macam dia dah start meronta-ronta balik tau. Macam dia tahu ustaz tu nak datang. So mak Putri pun ceritalah apa yang berlaku kat ustaz tu. And then ustaz tu sembuhkan air yang telah dibaca dengan ayat suci Al-Quran ke muka Putri. Putri pun menjerit sakit-sakit. Kemudian ustaz pun start baca ayat dan berkomunikasi dengan benda tu. Pada mulanya ustaz tu berkomunikasi dengan jin tu. Dia macam main-main tau. Sekejap nangis, sekejap gelak, lepas tu nangis balik. Tiba-tiba jin dalam badan tu diam. Kebetulan pula time tu kakak Putri yang nombor 6 ni baru balik sekolah. Dia tingkatan 5. Kakak Putri yang baru balik tu tengah berdiri jauh dari Putri tau. Dia tengok Putri daripada jauh dengan rasa takut. Tiba-tiba time tu Putri pandang tajam dekat dia dan sambil dia tunjuk kat kakak dia tu. Kau tahu korang tu tak ada cakap apa, ya Allah. Tunjuk pun suruh cakap, "Nak dia boleh." Astaghfirullahaladzim. Dengan senyuman yang menyeramkan, habis meremang satu badan kakak Putri dibuatnya. Terus kakak Putri tu menyorok belakang kakak dia lagi seorang tu. Dan setelah beberapa jam ustaz tu berkomunikasi dengan benda tu, akhirnya benda tu pun bagi tahu. Ustaz tu tanyalah, "Macam mana kau masuk ke dalam badan dia?" "Aku masuk dari beranda malam semalam. Dia duduk dekat luar seorang-seorang. Aku masuklah dari situ." Lepas tu ustaz tu tanyalah, "Kau dari mana? Kenapa kau masuk badan dia?" And then jin tu jawab, "Aku dari Indonesia. Ada orang panggil ambil aku." Macam kamu dah pernah cerita sebelum ni kan, kalau jin bercakap ni kita boleh dengar lah, tapi jangan percaya 100%. So ustaz tu tanya lagi, "Kau buat apa kat dia? Kau nak apa?" And then jin tu jawab, "Dia nak budak ni. Dia nak hancurkan keluarga ni." So ustaz tu tanya, "Dia tu siapa?"
And then jin tu jawab, perempuan yang ambil aku tu lah. Perempuan tu nak apa dari keluarga ni? And then jin tu jawab, duit. So ustaz tu tanya lagi, macam mana kau boleh datang ke sini, bagi tahu aku. Lepas tu jin tu jawab, orang tu ambil aku, dia suruh aku bunuh budak ni. Aku tak nak, tapi dia ambil keluarga aku kalau aku tak buat apa yang dia nak. Dia nak aku bunuh keluarga ni. And then ustaz tu tanya, kau ni Islam atau tidak? Aku Islam. Berapa umur kau? Jin tu jawab, 700 ke 800 tahun. And then ustaz tu jawab, aku akan tolong kau dengan keluarga kau, tapi dengan syarat kau keluar dari badan budak ni, kemudian aku akan hantar engkau ke Mekah. Faham? And then jin tu jawab, faham. Lepas tu ustaz tu pun buatlah dia punya cara untuk keluarkan jin tu. Tapi sebelum ustaz tu nak keluarkan jin tu daripada badan puteri ni, jin tu ada pesan tau, jangan kasih budak ni tengok cermin, dan jangan kasih budak ni pergi ke sekolah selama 3 hari sebab dia masih memerhatikan budak ni. Woi meramang. Okay, mungkin 50% daripada apa yang jin cakap ni tipu, dan mungkin juga 50% daripada apa yang jin ni cakap adalah benar. Jin ni taklah semua tipu, cuma dia boleh tipu. Korang faham tak? Ada ustaz bagi tahu kita percaya boleh dengar 100%, jangan. Tapi kadang-kadang sesetengah ustaz tu dia perlu berkomunikasi dengan jin sebab nak untuk tahu beberapa perkara lah. Sebab ada beberapa perkara yang jin ni cakap benar, ada juga beberapa perkara yang jin ni menipu. So selepas beberapa jam akhirnya puteri dah sedarkan diri, tapi puteri time tu dalam keadaan yang lemah. So ustaz pun ada pesan suruh minum air, mandikan dengan air bidara. Lepas seminggu kejadian tu berlaku, mak puteri ni inform lah dekat cikgu puteri kan, sebab dah seminggu tau puteri tak datang sekolah. Pelik lah kan. So mak puteri just bagi tahu yang puteri tak sihat. Tak adalah cerita yang puteri kena rasuk ke apa. So selepas dah settle yang tu, ingatkan dah habis guys. Rupanya ada lagi. Masa tu hari Jumaat, minggu yang sama, mak puteri ni nak ambil kakak puteri dari sekolah. Sementara tunggu budak sekolah keluar, mak puteri ada borak dengan seorang kawan dia ni. Time tu puteri dalam kereta. So puteri tengok dari jauh je lah. Tak lama kemudian, mak puteri panggil puteri. Puteri pun pergi je lah dekat mak dia tu. Rupanya kawan mak dia ni ada sixth sense. Dia boleh nampak benda-benda tu. Lepas tu kawan mak dia ni minta puteri hulurkan tangan. Puteri pun buat je lah. Tapi puteri tak tahu kenapa, bila puteri pandang makcik tu, puteri macam menggigil satu badan. Tapak tangan jadi sejuk. Sedangkan time tu tengah hari dan dia berada dekat luar sekolah. Korang faham je lah betapa panasnya bila tengah hari kan. Makcik tu pun pegang sikit tangan puteri, lepas tu dia lepaskan. And then makcik tu cakap dekat mak puteri, ni tak boleh lama-lama ni. Kalau dibiarkan nanti dibawa ke sana, dibawa ke alam dia lah maksudnya kan. So mak puteri pun cuak lah kan, nak bawa anak dia ke mana pula. And then mak puteri ni pun anggut je, faham. Lepas tu dalam perjalanan balik, mak puteri ni suruh kakak puteri singgah satu rumah ni, which is rumah atuk. Sebenarnya sebelum puteri pergi berubat dekat ustaz tu, mak puteri ni pernah bawa puteri pergi berubat dekat rumah atuk tu. Tapi time tu puteri kecil lagi, so puteri tak tahu dan tak ingat. Lagipun atuk tu dah tak berubah orang dah. Lepas dah sampai kat rumah atuk tu, bagi salam semua, atuk tu pun tanya ada apa hajat datang kemari. Lepas tu mak puteri pun cakap lah, cuba tok tengok-tengokkan anak ni. And then puteri pun kena baring dan sambil kaki dia tu melunjuk ke arah kiblat. Masa perjalanan nak ambil kakak puteri tadi tu, mak puteri cari 7 air kolah masjid sebab ustaz tu pesan cari air 7 masjid untuk buat mandi. So atuk tu pun gunakan air tadi dan siram dekat puteri. Kemudian atuk tu berkomunikasi dengan benda tu, dan kali ni tak ada jerit-jerit tau. Benda tu dengan willingnya masuk dan berkomunikasi dengan atuk ni. Atuk tu tanya, apa kau buat dalam badan dia? Maksudnya dia tak kena rasuk, tapi jin tu memang ada dekat sekitar puteri. Lepas tu jin tu jawab, nak dia, nak bawa dia balik. Lepas tu atuk tu tanya, buat apa? Dia ada keluarga dia sendiri, kau ada keluarga kau sendiri, keluar dari badan dia. And dia cakap, tak nak, aku nak dia. Rupanya jin yang dalam badan kali ni adalah budak kecil, dan dia nak bawa puteri balik jadi teman dia. So kiranya ada 2 jin dalam badan puteri. Satu yang masih dekat beranda tu kan, satu lagi dekat sekolah. Rasanya maybe sebab jin yang satu tu dah masuk dulu. So bila yang kat sekolah ni sebab dah ada lubang, sebab dah pernah kan. So badan puteri ni dia jadi mudah tertarik dengan benda-benda ni. So menurut puteri, budak kecil ni dia degil, dia duduk dalam saluran darah puteri dan dia tak nak keluar.
So atuk tu pun cakap lah, kau nak keluar ke tak? Kalau tak nak, aku yang keluarkan kau. And then jin tu jawab, tak nak. Lepas tu atuk tu tanya lagi, kau masuk dari mana? Jin tu jawab, mulut. Aku akan keluarkan kau antara kaki atau mulut. Kalau mulut, kau jangan apa-apakan budak ni. Atuk tu pun buatlah gaya dia kan, untuk keluarkan benda tu. Ingatkan dah keluar, rupa-rupanya belum. Dia main-main, dia macam acah-acah keluar padahal tak. So atuk dah start marah waktu tu. Atuk tu tanya lagi, aku tanya kau lagi sekali, kau nak keluar ke tak nak? And then jin tu jawab, tak nak. Atuk tu cakap, baik, aku guna cara baik, kau tak mau dengar, aku guna cara kasar. So atuk tu dia keluarkan pisau, dia ambil sejadah, letak dekat leher. Puteri ingat kan apa tahu, macam nak sembelih aku ke kan. Rupanya atuk tu macam seolah-olah sembelih jin tu, sebab benda tu degil tak nak keluar. Jadi mak puteri tengok cuak lah kan, nampak macam anak dia nak kena sembelih. Lepas dia habis macam gaya sembelih tu, alhamdulillah dah okey. And then atuk tu cakap, atuk buat apa yang boleh je. Benda ni tak kekal lama. Selebihnya pergilah berubat ke tempat lain. Lepas selesai tu, diorang pun balik. Selang beberapa hari kemudian, Puteri pergi sekolah macam biasa. Ingatkan dah elok, rupa-rupanya ada lagi. Time datang sekolah tu elok macam biasa. Tiba-tiba masa tengah pimpunan dekat dataran, Puteri ni tak sedarkan diri dan kena rasuk. Time tu kawan-kawan Puteri kata Puteri ni macam kena histeria meronta-ronta tau. Mula-mula pengetua ingatkan budak main-main, rupa-rupanya bukan, ingatkan prank ke apa kan. So cepat-cepatlah cikgu, pengawas semua bawa pergi Puteri ni bawa pergi kantin. Lepas tu datanglah kakak Puteri. Kakak Puteri waktu tu yang tingkatan 5 tu memang satu sekolah dengan Puteri. Dan juga seorang ustaz ni, dia pandai berubat jugalah sikit-sikit. So dia tengok Puteri, and ustaz kata kat kakak Puteri ni, ada budak ikut adik kamu ni. So benda tu ada lagi. Rupa-rupanya dia masih ikut Puteri. Lepas tu ustaz tu kasih air penawar and call parents Puteri untuk bawa balik. Benda ni berlaku berterusan setiap kali nak pergi ke sekolah. Dia mesti kena histeria, seolah-olah keluarga jin tu dah tunggu kehadiran Puteri ni untuk ke sekolah. So mak Puteri ni risau dan tak kasih Puteri pergi ke sekolah hampir 3 minggu. Sepanjang tak pergi sekolah tu, mak Puteri setiap minggu bawa Puteri berubat, pergi Darushifa. So selepas dah pergi berubat and Darushifa semua tu, Puteri kuatkan semangat untuk cuba pergi ke sekolah. Dan alhamdulillah bertahan lama jugalah. So cerita Puteri kena histeria ni dah tersebar satu sekolah. Sampai yang ada suaraku sampai sampai yang ada reka cerita sendiri tahu. Tapi Puteri tak kisah. Kenapa suaraku hilang? Okay, time ni waktu rehat, Puteri dalam kelas. And dekat kelas Puteri tu adalah sekumpulan budak lelaki yang tengah melepak dekat koridor depan kelas. Tengah elok rehat kan. Tiba-tiba pop, Puteri tak sedarkan diri. Dia kata Puteri tiba-tiba jalan keluar kelas, dan bila orang tanya nak ke mana, Puteri diam je dan terus jalan. Last kali classmate dia fahamkan sendiri, oh ni bukan Puteri. Diorang ramai-ramai tangkap Puteri dan pegang Puteri dekat situ. Suasana dah riuh, Puteri kena histeria balik. Dan kali ni antara yang paling teruk, Puteri mengganas. Benda tu bersuara tau. Selama ni dia diam, meronta-ronta menjerit-jerit je. So classmate Puteri yang perempuan pegang Puteri, dan ada juga pelajar lain yang pergi panggil cikgu. Time tu diorang kata macam dah tak waras. Suara pun dah lain, macam suara besar, suara garau, macam marah. Dia setiap cakap, kau berani, kau ketawakan aku, manusia bodoh, lemah, aku lebih kuat dari kau. Lepas tu dia gelak. Dan benda tu sebenarnya tunjuk dekat budak lelaki tau. So budak-budak tu semua terus cuak, diam dan tak bersuara. Lepas beberapa minit kakak dan cikgu sampai, kakak Puteri cuba sedarkan Puteri tapi tak berjaya. Dan kawan Puteri kata sampaikan kakak Puteri tu tampar muka Puteri sebab nak sedarkan Puteri punya pasal. So Puteri macam nak lari, dan tangan Puteri tunjuk dekat toilet yang Puteri pergi hari tu. Dia cakap, balik, aku nak balik, dia milik aku suka dia. Cikgu tu semua susah jugalah nak bawa Puteri ni turun ke bilik disiplin dan ustaz yang sama tenangkan Puteri, and then mak Puteri bawa balik rumah. Dan katanya ada classmate Puteri bagi tahu, tapi tak tahu betul ke tak, sebab Puteri tak tahu budak lelaki yang berkelompok kat belakang kelas tu macam bercerita pasal histeria Puteri hari tu. So diorang gelak-gelak, macam benda tu jadi bahan kelakar lah. Maybe sebab tu Puteri kena histeria, sebab benda tu marah. So Puteri agak
tak sukalah benda macam tu kan. And sekarang Puteri dah tingkatan 5. Alhamdulillah semua dah berakhir walaupun tak kena gangguan. Tapi sekarang Puteri kerap nampak benda macam tu. Tapi tak selalu, kadang-kadang je. And kadang-kadang ada juga rasa kehadiran dia. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi cukuplah untuk hari ini, Puteri kata. Wow, rare-nya. Tapi agak panjang cerita dia kali ni, sampai suara saya kehabisan. Ya Allah, kuatnya Puteri. Semoga Puteri dan family Puteri kuat juga untuk menempuh kalau benda ni terjadi lagi kan. Sebab itulah kadang-kadang waktu zaman Kama sekolah dulu pun, bila ada kes-kes macam ni berlaku dekat sekolah kan, macam cerita ni cepat je tersebar. Tapi owner cerita tu dia tak suka. Sebab tu bila Kama dengar Puteri ni sendiri cakap macam tu, macam Kama faham lah. Sebab ada sesetengah orang dia buat benda tu macam bahan kelakar, and ada setengah orang macam cakap dia ni menipu semua sebab tak percaya benda-benda tu kan. Sebab tu tak suka bila terkena kat kita macam seolah-olah diam-diam je, macam nak cerita tapi takut orang make fun of it. Oh my god, kesian. Tapi tak apa, kalau korang ada benda tu berlaku kat korang boleh cerita kat Kama. Sebab Kama dan peminat-peminat creepy sedia mendengar. Betul tak? Kita orang ni penggemar cerita seram, tapi kita orang kadang-kadang penakut juga. Sama-sama step sikit. Okay, so Kama rasa sampai tu sajalah video untuk hari ni. Terima kasih Puteri sebab sudi berkongsi cerita dengan kita semua hari ni. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.